pakcik, salah dia main aku, Kampung Kandis, Kertau. Mula-mula silat dengan mak jana ni dia daripada silat cekak telak asal dia. Lepas itu pakcik ubah nama dia silat cekak telak awang Sorbaini. Lepas itu barulah dengan popular menukar-nukar nama pakcik tak alih nama dia Lengan Mak Janda. Tapi dalam tarian silat memang ada Lengan Janda Kaya. Mulai janda kaya turun tebing berjalan dengan lengok dia sampai tepi tebing dia terus campak kaya dia. Campak kaya dia berdiri duduk. Dia jadi depan duduk. Lepas tu orang dulu dia sanggur dia terburai. Maknya dia betulkan sanggur dia. Lepas tu mak saya menari pusing-pusing dengan tari ini namanya tari Benang Kusut. Cocok sini lagi tak mau terurai, kita putuskan benam tu. Lepas tu pandang kanan, dia nampak burung merbah belaga, dia buat tari merbah belaga. Merbah belaga. Lepas tu pakcik atas lagi mana atas dia nampak dalam belayar atas Merdeka. Lepas tu pakcik arahkan dia pandang bawah. Cakapnya jadi pandang bawah. Pandang bawah dia nampak patung-patung. Ada patung kecil yang kecil dulu. Dia ada pada batang kayu, ada tunggul kayu. Dia menari berdua-duaan. Lepas tu bila dia sampai dia berhenti, dia melepaskan hajat dia. Dia berkasih, lepas tu dia melepaskan hajat dia. Lepas tu pergi pula pandang depan. Pokok-pokok sedang ditiup angin daun. Daun terlentang, terbalik, terlentang, terbalik, terlentang, terbalik. Habis saya tu, tiap-tiap buat itu dia ada bunga benang kusut, saya ada. Benang tak habis, tak putus, putus habis. Habis, sebab gaya dia berjalan-jalan, mak jana berjalan-jalan, berpusing-pusing, masuk silat. Apa yang masak ikan kat pancing tadi yang masak, hidangkan letak dalam dulang, tatang. Tari angkat dulang. Lepas tu sampai letak dulang, habis makan, habis cerita. Kampung Cenong, indah kemeng. Kampung Cenong, kampung tradisi. Kampung Cenong, kampung komeng. Penduduk yang ramah menanti. Kue penel, kue badok, kubah. Assalamualaikum Akak. Terima kasih sebab sudi luangkan masa sekejap dengan saya. Jadi saya nak tanya sikit, bila Akak mula-mula buat bisnes ni? Bisnes ni mula tahun 2015 lah, mula-mula buka kedai. Tapi sebelum tu kita orang jual cara kecil-kecilan lah. Belum lagi buka kedai, kita berniaga orang tempah-tempah lah, macam tu. Jadi daripada mana Akak belajar buat semua jenis kuih? Banyak jenis kan Akak buat kan? Daripada mana Akak belajar buat kuih? Akak belajar buat kuih ni dari arwah mak lah. Arwah mak dia memang buat kuih. Kalau ada orang kenduri kan, pertama bulan puasa lah. Kuih yang ni memang kuih bulan puasa. Jadi untuk setiap jenis kuih yang Akak buat ni, berapa lama dia ambil masa nak siapkan kuih tu, atau macam mana dia punya tempoh nak siap tu? Kuih ni lama jugalah. Kalau macam kuih dodo kukus ni, masak dia lama, lebih kurang 25 minit, 30 minit macam tu lah. Kuih yang badak kubang tu 20 minit. Daripada bancuh daripada awal lebih kurang dalam setengah jam lah.
So daripada harga kuih-kuih ni bermula daripada harga berapa ringgit. Kalau macam contoh ada orang nak order, ada nak tempah kuih ni dengan akak. Jadi macam mana nak contact akak? Kita jual satu keping RM2. Satu keping RM2. Orang nak tempah order telefon je lah. Boleh telefon je, maksudnya sehari sebelum ke macam mana? Sehari sebelum, seminggu sebelum, macam tu lah. Sebab kalau dia telefon terus, sekarang kita tak buat kan. Dia sebelum tu dia telefon lah. Kuih ni 3 beradik, memang kuih orang Cenoh lah. Kuih tradisional, kuih dodol kukus, badak kubang dan pepena. Pepena tu ada 2 jenis, hijau dan juga merah. Tapi orang suka kuih hijau. Sebab hijau tu daripada daun pandan. Yang merah tu daripada gula merah. Kalau sebut kuih 3 beradik tu, memang kuih ni lah. Yang dodol kukus ni dia ada teh minyak. Kalau tak ada teh minyak tu bukanlah dodol kukus, dodol biasa pula. Macam tu. Lepas tu kuih badak kubang tu dia ada 2 nama. Badak kubang dan juga badak berendam. Ada orang tempat orang panggil badak berendam, tapi kuih yang sama. Itulah kuih tu, kuih badak kubang tu dia inti kelapa. Inti kelapa. Kuih dodol kukus ni daripada santan, tepung pulut dan juga pulut hitam. Taik minyak dia kelapa. Kita bancuh kuih dengan santan, tepung pulut dengan tepung pulut hitam tu, bubur gula merah. Lepas tu kita masak lah. Lepas tu dah siap masak tu, bubur teh minyak. Macam tu. Badak kubang tu dia bubur inti kelapa. Daripada tepung pulut juga, tepung pulut dan juga pulut hitam. Lepas tu dia punya kepala tu, dia yang putih tu kan, dia orang panggil kepala. Kepala tu daripada santan lah. Kita tak pakai santan kotak, kita pakai santan kelapa yang ori betul. Sebabnya kalau santan kotak tak sedap lah. Lebih sedap yang tu. Sebab saya memang tak guna santan tu. Kuih pepena tu dia ada 2 jenis, ada merah dan juga hijau. Yang merah tu gula merah, yang hijau tu daun pandan. Tapi orang suka yang hijau. Assalamualaikum. Pada hari ini bersama-sama dengan saya kita ada Pak Usop. Boleh Pak Usop perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusof bin Hitam ya. Berasal daripada Kampung Ulu Ceka lah. Saya berasal di sini, memang lahir pun di sini. Jadi saya pertama sekali kita terima kasih banyak-banyak kepada kebudayaan Pahang kepada semua kru apa semualah. Boleh tak Pak Usop ceritakan sedikit asal usul atau sejarah tarian piring ni? Tarian piring ni saya dapat daripada arwah aki saya, atuk saya. Lebih kurang saya belajar benda ni dalam tahun 68 gitu. Masa itu saya masih budak-budak. Jadi yang saya tahu hanyalah daripada arwah haki saya je lah. Selepas arwah haki saya, dia turun kepada mengajar pula ni. Arwah haki saya dulu dia mengajar banyak jenis macam fikir, rebana, tarian piring, selain daripada guru mengaji, dan ada juga silat-silat sikit. Lepas tu turun kepada bapa saya lah, Hitam bin Yunus. Arwah haki saya Yunus bin Idris, berasal daripada Lipis, Tanjung Besar, Jeransang apa semua ni lah. Jadi berpindah ke Kampung Baru. Turun kepada ayah saya. Masa itu dia orang gunakan rebana lah ya. Zaman haki saya guna rebana. Dan zaman arwah saya dia penggesek biola. Jadi dia mixkan dengan biola lah. Mengiring tarian ni. Jadi sampai pada saya cuba nak
nak imbangkan. Jadi kita rekod melalui ada satu melodi yang kita cipta, yang kita kita kubah bersama ya. Saya bersama dengan sahabat saya, waris saya juga, orang Tanjung Besar. Dia ni bekas pengarah muzik Jamaluddin Teh ya. Jadi selepas tu sampai ke peringkat saya pun memang dah tangan pun dah kerah, kaki pun dah kerah, dah berapa puluh tahun tak buat. Jadi kita cuba nak wujudkan balik tarian piring ni supaya dia dapat dilihat dan didengar kembali oleh generasi yang sekarang ya. Jadi saya harap benda ni boleh membawa satu benda yang boleh kekal dengan kebudayaan. Dan saya ingin juga patternkan tarian piring ini adalah berasal daripada Kampung Ulu Ceka ya. Okey, versi saya lah. Tarian piring ni kalau mengikut yang asal dia mesti diwajibkan kita ada tempo dia macam gendang lah, gendang rebana. Itu yang perkara yang paling penting. Dan lagi kita mesti ada piring. Di jari kita mesti pakai satu cincin ataupun cincin lah, cincin. Cincin ni biasanya kalau zaman-zaman dulunya dan sampai zaman sekarang pun kita pakai timah, tahu timah, macam cincin tu lah. Timah tu daripada kita ambil pada yang selalu membuat rantai jala tu dah. Jadi timah kita pakai di jari kita untuk itu sebagai tempo lah, tempo. Dan bunyi dia tu akan mengikut rentak gendang dia tu ya. Jadi ada beberapa langkah ataupun buah tari tu sebenarnya banyak ya. Jadi kita pun dah lama lupa. Jadi kita ambil yang part-part yang penting-penting je lah kan. Jadi buah pertama tu kita panggil macam buah silang silang tangan tu kan. Lepas tu buah kedua dia panggil buah sesiku. Dia panggil gini, siku tu kan. Lepas tu ke kiri dan ke kanan lah. Biasa tarian ni bila ada buang ke kanan mesti ada balas ke kiri kan. Lepas tu dia ada buah apa nama ni, kita panggil macam sayap macam ni, kita pusing macam ni. Lepas tu dan balas ke kiri. Beberapa kali terpulang pada kadang-kadang kita nak kalau kita pakai lagu, pakai melodi, jadi kita akan susun dengan melodi. Ikut melodi lagu tu, verse pertama contohnya kita nak buat step ni, verse kedua step ni, dan chorus macam ni. Dan macam kalau muzik solonya kita buatlah langkah seterusnya. Dan selepas tu kita ada juga buah cerming macam gini. Lepas tu kita ada melangkah ke depan dan ke belakang dengan kita panggil lenggang malimaha kan. Ke depan ke belakang juga. Biasa tarian mesti ada 3 ke depan, 3 ke belakang kan. Jadi lepas tu sehingga kan kita akan repeat balik step by step yang asal tadi lah. Sebab kalau kita nak tambah step lagi panjang lah kan. Jadi kita akan ulang balik dan kita ada buah jatuh dia, buah turun dan sampai macam starting balik lah. Macam tu lah.
Anda semua sedang dipersembahkan dengan tarian sesumpah ataupun tarian calok. Tarian sesumpah ini berasal daripada kampung Kuala Sat, Hulu Tembeling. Kajian dan dokumentasinya oleh Encik Abdul Razak bin Nong, mantan penghulu Tembeling pada tahun 1994 sehingga 1999. Tarian dikesan sejak 1926 selepas banjir. Diminta pengantin lelaki untuk membuka mulut sesumpah dan pengantin perempuan memasukkan telur di dalam mulut sesumpah tersebut. Tujuan tarian ini adalah memujuk pengantin perempuan pada masyarakat dahulu kala. Ibu bapa yang memilih pasangan kahwin ataupun dikenali sebagai family agreement, sedangkan pasangan pengantin tidak mengenali di antara satu sama lain. Konsep hiburan komuniti ini adalah khususnya khas untuk kanak-kanak. Seperti yang dilakukan oleh pasangan pengantin kita tadi, diminta pengantin lelaki untuk membuka mulut sesumpah dan pengantin perempuan mengambil telur dan seterusnya memasukkan telur tersebut di dalam mulut sesumpah. Tarian diupacarakan malam berinai ataupun majlis bersanding. Tiada unsur-unsur pemujaan, hanya hiburan semata-mata. Selamat menonton kepada semua. Okey, Assalamualaikum Pak Ngah. Okey, boleh tak Pak Ngah perkenalkan diri Pak Ngah dulu? Nama Pak Ngah Abdul Razak bin Nong, dikenali dengan panggilan Pak Ngah lah. Berumur 69 tahun, tinggal di kampung Jerantut Ferry, Jerantut Pahang juga, lebih kurang dalam 6 km daripada sini lah. Sejarah tarian caluk ni, dia berasal daripada satu kampung di Hulu Tembeling. Nama kampung tu Kampung Kuala Sat lah. Kuala Sat, Jerantut Pahang lah. Jadi telah menghilir pemimpin ataupun yang membawa tarian ini dulu menghilir semasa banjir tahun 1926 dan terus membuka perkampungan baru di Jerantut Ferry. Itu peringkat datuk pada saya lah. Jadi selepas datuk, ayah saya ambil, kemudian lepas saya terus kepada saya lah hingga sekarang lah. Kalau kita nak kira ya, untuk menghidupkan sesuatu kesenian ni memang banyak cabaran dia. Jadi bagi Pak Ngah lah, Pak Ngah memerlukan masa untuk melatih generasi-generasi baru, dan kita memerlukan peralatan gendang macam yang kita tadi, macam tadi, satu ibu gendang, satu anak gendang dan satu gong. Di samping itu, kita akan mengadakan bengkel. Secara mudah saja, mengadakan bengkel untuk mengajar mereka untuk tarian sesumpah ni. Kebiasaannya, tarian caluk ni dibuat untuk 2 majlis. Pertama, majlis berinai, di mana hanya pengantin perempuan saja yang ada kan. Yang keduanya, majlis persandingan lah. Hey, tabe ada ulu, tabe ada rele. Tabe semua orang punya kampung. Kami nang ame singano no.
Asalnya Indong ni daripada Puteri Bunyian. Puteri Bunyian tu puteri ketujuh lah. Sebab tu pulang Indong tu kita hantar ke Guna Tujuh. Tidaklah saya adik Anandong, tetapi lah asalnya 21 lah. 21 lah. Tapi sekarang ini kiranya kumpulan baru. Ini tak ada latih lagi. Baru saya latih. Wati mang landa. Uwa ada tebing laut tinggi, saya lah berkurang, bululah di dada. Kalau betulak tuan-tuan dari sini, saya lah berdera adik anak. Dalam Indong ni kiranya saya dah beranak isteri, dah suami lah. Saya dalam 15 tahun lah. Lepas tu saya tarik diri dah. Sekarang ni baru saya libat semula. Sekarang ni dah tak ada. Dah kiranya orang dulu-dulu. Sekarang ditubuh orang baru lah pula. Sebab tu ada beradik semua. Ada orang lain. Sebab di sini tak ada pelapis. Susah nak dapat orang. Sejarah berkenaan dengan Indong ni adalah dulu-dulunya orang merumput padi. Merumput padi itu dia pakai ini tadi lah. Orang di sini panggil kiok. Kiok dia buat tarian apa dia dalam padi lah. Dulunya dia buat dalam padi. Daun selasih nan dindang sayang saya luruskan. Tinggal ngemala tinggal saudara kerana kasih nan dindang sayang. Dulu saya ni dulu mula-mula ditarik. Sebab saya ni dulu ditarik, saya boleh menari. Ya orang Indong dulu saya libat dalam Indong tu saya tak tahu nak ikut tarian dia orang. Lepas tu apabila saya masuk dalam Indong, ketua Indong tu kata bahagian tarian saya serah kepada awak. Itu dulu. Itu kemudian kita pergi Melaka, pergi ke UN Kuala Lumpur tu. Dua kali lah saya pergi jenah itu. Indang sayang ada berbuah. Harapan saya itu minta dia perteruskan. Tapi saya ni nak cakap apa, saya ni tua, saya memang tak nak, kalau ikut tak nak sangat ada. Itu saya minta tolong. Saya ni tua sebenarnya. Jadi kalau ikut saya, tapi ni tu saya minta. Setakat saya ada ni nak belajar. Jadi saya nak menerus memang lah rasa saya suka sikit lah. Banyak lah. Contoh tari piring tu dulu saya boleh buat ini. Tapi sekarang saya boleh ringkas buat diri aja.